Satu hadis sahih, seorang wali kekasih Allah yang bernama, saya dah pernah cerita kisah ni dalam ceramah, yang bernama Juraij. Pernah dengar tak? Juraij nama seorang wali. Boleh namakan anak dan cucu Juraij. Letaklah kalau nama kan. Setakat saya hidup di Malaysia ni, tiada yang bernama Juraij. Antara nama yang baik adalah Juraij. Menamakan anak dengan nama-nama para nabi boleh memberikan keberkatan insya-Allah sedikit sebanyak dalam kehidupan anak itu. Syarat yang paling utama bukan nama, syarat yang paling utama cara membesarkan, tarbiyah. Nama juga memberi kesan. Kalau tarbiyah elok dengan nama lagi, maka dia membantu. Lepas tu anak-anak Nabi nama Abdullah, nama Ibrahim, nama Hasan, cucu Husain, bermaksud kebaikan. Juraij adalah satu nama yang hebat pada satu zaman. Dia seorang businessman, kemudian dia tinggalkan dunia perniagaan. Dia bina sebuah sauma'ah. Sauma'ah ni tempat ibadat daripada lumpur. Dulu kat lumpur tu dibina untuk dia solat, semayang, zikir, baca Quran, hari-hari beribadat dalam bilik khas tersebut. Kita pun kalau ada rumah, khaskan satu bilik. Kalau ada orang soleh datang, minta solat di bilik tu. Ini cara sunnah ni yang saya ajar ni. Begitu yang sahabat buat dan begitu yang Rasulullah buat. Ada tempat khas untuk solat. Tapi kalau Nabi rumahnya tidak sebesar rumah kita. Pergi Madinah, jangan lupa pergi muzium. Muzium yang ada apa dia, yang bangunan-bangunan dibuat kecil-kecil tu. Artifak ke dia panggil apa tu? Model ke apa? Replika. Jangan lupa pergi muzium. Pergi 2-3 muzium di Madinah, dia akan lukis replika perang Badar, replika perang Khandaq, replika rumah Rasulullah, replika penempatan Masjid Nabawi satu ketika dulu, yang pagar besar di luar tu, semua tu rumah-rumah sahabat. Banyak diterang, banyak benda di muzium. Rasulullah dan sahabat ada tempat ibadat. Kalau Rasulullah bilik kecil je, lebih kecil daripada 4 tiang batang ni. 4 batang tiang ni. Rumah Rasulullah lebih kecil. Rumah Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Dekat maqam Rasulullah tu ada lebih kurang 9 lagi bilik lain. Kan isteri-isteri Nabi ada lagi 9. Kalau tanya mutawif, Ustaz Hafiz mutawif lah, Lena dah tu. Tak apa. Tapi ni saya pegang ni pula apa? Giliran. Tanya, di mana rumah Safiyah bintu Huyai, Juwairiyah, Ummah Zainab bintu Jahash, Ummah Aisyah. Tanya rumah-rumah tu ada semua, dia ada di sekitar tu. Okey. Sebahagian sahabat bila Nabi datang rumah, dia akan minta, ya Rasulullah, salli huna. Ya Rasulullah, boleh tak semayang di sini? Sebab tempat ataupun maqam yang Nabi solat tu, dia panggil maqam lah. Itulah maqam, tempat mana-mana Rasul atau orang soleh pernah berdiri, pernah duduk, pernah solat, pernah menulis, dia barakah tempat tu. Tempat tu menjadi barakah. Maka sahabat panggil Rasulullah, jemput, makan apa semua, ya Rasulullah, boleh tak solat sini? Kita kalau ulama datang, panggil datang rumah. Bagi tahu kat AJK Masjid, Tuan Imam makan di rumah saya. Tuan-tuan, ulama yang datang daripada luar apa semua ni, sebahagian penganjur kalau kita pelawar, dia bawa untuk datang kan. Tapi kalau boleh tu rumah yang agak luas sikit kan, rumah 2 bilik, dia payah juga dia tengok kan.
Sebab rombongan pun selalunya 18 orang. Tak nak semayang pun tak boleh. Jadi kalau ada ulama luar datang, kita ada rumah yang agak luas sikit, panggil minta kan. Boleh tak penganjur saya nak buat jamuan untuk penceramah kita. Nah, untuk penceramah kita, ada tempat saya pergi ceramah memang dia panggil ke rumah. Dan rumah dia pun tak luas sangat. Tak tahu rezeki orang tu lah. Penganjur tu kata ya, kita pergi, pergi lah makan, buat tazkirah 5 minit, kemudian solat di rumah dia. Saya bukan ulama. Kalau tuan-tuan nampak ulama orang soleh datang, minta dengan penganjur datang rumah kita solat. Itu antara sunnah yang dilakukan untuk orang-orang soleh, ulama-ulama besar ini datang dan solat di rumah kita, dan kita buat tempat tu jadi surau ataupun jadi tempat solat lah. Sepatutnya setiap rumah dia ada tempat solat. Siapa yang ada rumah lebih pula. Siapa yang ada rumah ada bilik lebih sikit kan, satu ke. Saya pernah pergi rumah 17 bilik. Maksudnya dia guna 2 bilik je. Ya Allah, saya kata. Kan? Tapi nak sebut ni. Tapi surau tak ada. Tempat solat, maksudnya tempat solat ahli keluarga kena ada. Satu. Kemudian, dia banyak keberkatan dia, tuan-tuan. Tuan-tuan khususkan tempat solat dalam rumah, tempat tu akan jadi barakah. Doanya makbul, rohaninya pun, solatnya tenang, nak ibadat di situ tenang. Tapi janganlah di situ pula buat tempat macam-macam benda lain. Tempat itu khas untuk kita dan ahli keluarga baca Quran, berdoa, berzikir. Itulah yang dimiliki oleh tuan-tuan guru pondok sampai hari ini. Tuan-tuan boleh tanya, kalau ziarah pondok, mana tempat suluk tuan guru? Tuan guru akan suluk tingkat atas sekali, ada di rumah dia tingkat atas. Muat untuk 2 orang je. Tenang, kita naik atas sekali. Tenang je di situ. Mesti ada, tuan-tuan guru mesti ada tempat mereka bersuluk. Juraij, dia meninggalkan alam perniagaan, kana tajiran. Dahulunya seorang peniaga besar. Dia buat satu bilik dengan tanah liat tu. Dia mula solat di situ. Satu kampung kenal kebaikan Juraij, kesolehan dia. Kampung kenal. Dia ada ibu, ada mak. Satu hari mak dia datang dan Juraij sedang solat. Orang ibadat. Tapi tak bolehlah tuan-tuan semua masuk dalam bilik semayang, tak keluar-keluar. Ikut kesesuaian kita lah. Anak ada 6 orang kecil-kecil lagi. Yang ayah tu tak nak keluar, nak duduk dalam bilik je. Mama pergilah kerja apa pun, ayah izin. Itu tak betul. Dia pula tak mau cari nafkah. Tengok keadaan. Juraij tak punya anak. Dan dia ada harta yang lebihan tu. Dia tak punya anak, dia tak punya isteri, dia ada harta lebih, dia bina satu pondok, dia ada mak, dia jaga mak dia. Mak dia duduk di rumah lain. Dia duduk dalam bilik pondok kecil itu je. Tempat suluk dan tempat ibadah beliau. Rahimahullah. Nampak dia ada duit apa semua, dia bagi untuk mak dia tanggungjawab. Dan dia suka untuk semayang, zikir apa semua dia suka. Ni bukan umat Rasulullah. Bani Israel. Satu hari bila mak datang, si ibu datang, Juraij tak nak tas, tak nak. Mak dia panggil, Juraij. Ini saya kisahkan daripada hadis Nabi SAW. Juraij waktu itu tengah semayang sunat. Nampak? Semayang sunat berbeza dengan semayang fardu. Kalau semayang sunat, mak ayah panggil, boleh bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, terus pergi. Nak apa mak? Tapi kalau semayang fardu, wajib kita teruskan sampai habis, baru pergi dekat mak dengan ayah kita. Kalau semayang sunat,
kita boleh berhenti ketika itu tak haram. Sebab kalau kita sengaja berhenti tanpa apa-apa sebab, hukumnya haram, sembahyang fardu. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak mahu sembahyang lagi ya. Kita dah solat Zuhur 2 rakaat, ambil wuduk apa semua, solat elok aja. Itu dia rasa malas, dia pun keluar daripada sembahyang. Assalamualaikum. Haram. Nampak? Hukum. Juraish sembahyang sunat. Ni disebutkan oleh ulama dalam hadis ni, hadis panjang tu. Bila ibu dia panggil, dia kata, wahai Allah, solat ke mak dulu? Solatlah. As-salati am ummi? Itu teks dia. Hadis sahih. Maka dia pun katalah hati dia, ibulah. Solatlah. Dia pun teruskan sembahyang. Bila dia teruskan sembahyang, ibu dia duk panggil Juraish. Juraish, orang tuan, orang soleh ni sembahyang 2 rakaat dengan kita sembahyang 2 rakaat, sama ke? Tak sama. Kita 2 rakaat secepat mi Maggi dimasak. Kan? Mi Maggi tu siaplah 2 rakaat duha kita. Sebab tu tasbih ulama, sembahyang tasbih para ulama, 2 rakaat dia nak dekat setengah jam. Kita 7 minit je. Ada buat tasbih tak sini? Kalau saya imam tasbih lah, sebab tu bagi Ustaz Hafiz. Tasbih lama sikit. Seronok sembahyang tasbih yang tuan-tuan kena buat. Tiap-tiap bulan kena buat. Kalau lagi bagus setiap malam. Juraish solat sunat dia panjang. Begitulah orang alim dan orang soleh. Sembahyang sunat panjang. Yang ibu di bawah ni Juraish. Tak apalah, dia balik. Dalam hadis sebut, ibu tu balik. Esok ibu datang lagi. Juraish bukan masih. Juraish juga sedang solat. Ibu dia panggil, Juraish, ibu ni, apa hajat wallahu alam? Juraish sembahyang sunat. Juraish kata, wahai Allah, ibu ke solat? Solatlah dulu. Solat, ibu duk panggil, habis sembahyang, ibu balik dah. Hari yang ketiga, kata Rasulullah, kisah ini Nabi dapat mana? Ada tak dalam Quran? Kisah Juraish ada tak dalam Quran? Tak ada. Daripada mana Rasulullah dapat kisah yang 5,000 tahun lepas, 3,000 tahun lepas? Jawab tuan. Siapa boleh jawab, boleh keluar sarapan awal. Jawapan dia, Rasulullah dapat daripada Jibril alaihissalam. Jibril datang cerita. Jibril datang jumpa Nabi 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun. Kesemua keadaan Jibril datang jumpa Rasulullah dengan rupa manusia, lelaki. Lelaki berjalan, bukan terbang macam tu. Bukan terbang guna serban, duduk atas awan. Manusia. 2 kali saja Rasulullah pernah melihat, 2 atau 3 kali. Ikut 2 riwayat. 2 atau 3 kali, 23 tahun tu, 2 atau 3 kali saja Rasulullah pernah melihat tubuh badan sebenar, fizikal sebenar Jibril. Yang lain semua rupa parah manusia. Jibril datang daripada langit. Tempat tinggal malaikat di langit. Tempat tinggal malaikat di langit. Bukan tempat tinggal Allah tau. Hati-hati akidah songsang yang sedang keluar laju sekarang ni daripada mulut sebahagian ustaz bahkan. Ajaran sesat lah, menyeleweng. Tapi sesat yang bertebaran sekarang ni, yang dibenarkan. Macam mana tu sesat yang dibenarkan tu? Dia tidak diaktakan, tidak macam ajaran Tuhan Harun, ajaran Ayah Pena, dia tidak diwartakan sesat begitu. Iaitu ajaran yang mengatakan Allah tinggal di langit, di atas arash. Allah duduk di atas arash, tinggal di situ. Okey. Apa tadi? Tajuk apa tadi? Arash. Rasulullah datang jumpa. Jibril datang jumpa. Okey. Jibril selalu bawa berita, cerita-cerita terdahulu kepada Rasulullah. Kan banyak lagi
macam-macam. Ada ribuan kisah daripada Jibril kepada Rasulullah. Kisah yang masuk gua tu. 3 orang pemuda masuk gua, hadis sahih. Kan, 3 orang pemuda masuk dalam gua, kemudian batu bergolek-bergolek, tutup pintu gua sampai tak nampak cahaya, tepat-tepat pula tutup. Dari mana Nabi ambil kisah tu? Jibril alaihissalam. Ada ribuan kisah yang Jibril bila datang, Muhammad nak tahu tak? Ni saya terjemah macam tu lah. Dulu ada satu rasa ni, sekian. Maka Nabi pun sampaikan kat sahabat kisah-kisah ini. Antaranya kisah Jurash. Kemudian, Jurash solat. Hari ketiga, ibu datang lagi. Assalamualaikum Jurash. Ibu ni. Jurash masih sedang solat. Bukan masih, daripada hari pertama. Maksudnya waktu tu pun tengah solat lagi. Jurash manusia biasa. Dia ketandas, dia makan, dia minum. Dia manusia biasa. Seperti Rasulullah. Sebaik-baik makhluk Allah, Nabi juga makan, Nabi minum, Nabi tidur. Okay. Kemudian bila ibu dia panggil hari yang ketiga, Jurash pun membuat pilihan, wahai Allah, solat ataupun ibuku. Jurash buat pilihan, solat lah. Lalu dia pun solat. Ketika itu ibu dah marah. Sampai semayang, sampai hari ketiga ibu mai pun tak turun. Wahai Allah, ini Jurash anakku, anak kandung dia. Hadza Jurash ibni. Aku panggil dia, falam yujibni. Aku panggil dia, ya Allah, dia tak jawab dan dia tak turun. Fala tumithu hatta turiyahul mumisat. Yang ni saya teks hadis yang Nabi sebut tu. Doa ibu tadi. Ibu bila dia marah, ibu pun orang baik, anak orang baik juga. Tapi doa ibu ni dia tak ada syarat ibu orang baik. Ibu jahat pun boleh makbul doa ibu ketika mana dia dalam keadaan begitu marah ataupun dia dalam keadaan begitu gembira. Dua. Buatlah mak dan ayah begitu gembira. Doa pun. Doa subhanallah. Subhanallah. Ketika dia begitu marah daripada hati dia pun makbul. Dia akan terus naik. Yang langit 7 lapis tadi, dia setiap doa dan setiap zikir kita naik ke langit sampai ke 7 langit. Dia akan dibawa naik. Solat kita tadi semua dibawa naik. Bismillah kita sebut subhanallah, semua dibawa naik. Ada orang amal ibadat, zikir kebaikan yang dia buat, doa dia naik 1 kilometer. Ada orang 10 kilometer, ada orang 1000 kilometer. Ni Rasulullah sebut jarak-jarak ni. Ada orang sampai langit pertama, pun hilang amalan dia, doa dia, zikir dia. Ikut kekuatan dan keikhlasan benda tu. Yang naik terus ke langit ke-7, dia tak berhenti-berhenti ni, bila seorang ibu ayah marah, betul-betul marah, ataupun bila seorang ibu ayah betul-betul gembira daripada sini. Dia terus naik, sampai terus. Jadi hati-hati. Yang ni saya belajar waktu umur berapa tahun dulu. Waktu umur berapa tahun sekolah agama, guru mengajar benda tu. Ustazah lah kami panggil mu'allimah dulu, sekolah al-Islam mu'allimah. Ada kan anak-anak yang mu'allimah. Mu'allimah tu guru lah. Dia ajak satu hari, dia kata sekejap lagi semua nak balik, jumpa mak dengan ayah, bagi tahu mak, ayah, tolong redha saya. Suruh mak ayah sebut perkataan tu bagi dengar di telinga. Mak ayah tak pernah sebut perkataan tu. Kita pun tak tahu apa, kecil-kecil ni, darjah 4, darjah 5 ni, pergi jumpa mak ayah sebut. Waktu tu mula perubahan, kan? Allah ubah hidup keseluruhan. Bila seorang mak ayah dia lafaz redha tu dalam keadaan dia sukalah. Okey, kemudian ibu Jurash ni marah.
Dah datang, mak kita duduk taman sekian, mak kita duduk taman mana, bawa kereta dah berapa hari dah, tekan loceng tak buka, contoh. Oh, seronok semayang. Ibu Jurai kata, ya Allah, jangan kau matikan anak aku ni, ini anak aku. Aku panggil dia buat takziah. 3 hari dah, 3 kali datang. Dia pilih solat. Tengok kita tengok. Jangan matikan dia sehingga dia bertemu dengan pelacur, perempuan jalang. Tu kata ibu, hati-hati mulut, berdoa mak ayah kan. Satu lagi saya diajar ketika kecil, betul tuan, ni sekolah rendah dulu, sekolah rendah. Hantar anak tuan-tuan sekolah agama, insya-Allah guru dia akan beritahu. Dia kata, yang ni lama dah, 30 tahun lebih dulu, guru mengajak, kalau ibu dengan ayah sebut pelik-pelik, bagi tahu mak jangan doa macam tu, doa elok-elok. Jadi bila mak kita sebut je, kita beritahu mak, sebutlah elok-elok. Mak sebutlah doa yang baik. Memang nakal pun, melompat sana keluar. Kemudian si ibu tadi berdoa, doa yang tidak elok. Dia kata, ya Allah, jangan matikan Jurais sehingga dia diuji dengan pelacur, perempuan yang jalang. Balik dalam keadaan marah si ibu tadi. Doa tu sampai, Allah makbul doa itu. Siapa Jurais? Kekasih Allah. Makbul tak doa ibu? Makbul. Nampak ada dua keadaan. Hati-hati, duk berasa soleh, jangan kata doa ibu dengan ayah tak sampai. Tu Allah bagi power untuk mak dengan ayah. Power mak dengan ayah. Subhanallah. Untuk masukkan anak ke dalam syurga. Ada orang doa 8 tahun dah ustaz berdoa, tak berubah-ubah pun anak. Sabarlah. No? Rektor universiti saya, Syekh Abdul Razak Al-Halabi. Ulama besar. Hampir naik jadi ketua ulama Quran Syria, tapi dia berdiri bercakap, dia bagi kepada Syekh Karim Rajih. Syekh Karim selalu datang Malaysia dulu. Dia adalah ketua ulama Quran. Sebenarnya jawatan tu untuk Syekh Abdul Razak Al-Halabi, dan dia merupakan guru utama di Masjid Al-Umawi di Dimashq. Masjid Al-Umawi ni dulu-dulu Imam Ibn Kathir, Al-Imam Nawawi yang mengajar di masjid tu. Dia setiap masa ada. Sekarang Syekh Fawaz An-Namr, semua orang alim lah di Dimashq tu. Orang alim besar. Syekh Abdul Razak Al-Halabi ni jadi syekh, jadi hafal Quran dan sebagainya umur 30. Umur 30. Baru mula hafal Quran. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami 40. Jadi ulama besar. Jadi kita berdoa untuk anak, jangan nak tengok tingkatan 3. Kalau boleh ya Allah tingkatan 3 lah, nak dia berubah mayang semua ni, kalau boleh tingkatan 3, jangan lebih 15. Dia paksa pula dalam doa dia. Berdoa, teruskan berdoa. Pemilihan masa dan keadaan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si ibu tadi berdoa, Allah makbul ke atas seorang anak yang soleh. Ibu pun balik, dia tak tunggu lama tau. Dia doa laknat ibu dengan ayah ni mesti sebelum mati. Tu bahaya tu. Ibu-ibu ayah-ayah keluar doa, hati-hati. Sebelum anak tu mati, dia mesti kena. Dia mesti dapat doa tu. Baru ni saya tengok video. Lepas rakam. Dia datang dengan isteri dia. Si suami tu datang bawa kawan 3-4 orang, maki hamun ibu kandung dengan kawan tadi ni. Yang isteri tu seronok dalam kereta sambil rakam gelak. Dia maki ibu kandung dia. Dia katanya, aku tak tahu dulu mak zina dengan driver sebut yang isteri dalam kereta duk rakam. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis hidup lelaki ni habis. Terlaknat dia setiap saat dunia dan akhirat. Kalau betul pun ibu dia macam tu, tetap ibu dia wajib dia buat baik. Dan tetap dia wajib untuk simpan aib ibu dia, ayah dia.
Tuan. Maka si ibu tadi balik, Allah datangkan ujian. Allah makbul tak doa ibu? Makbul. Walaupun kata orang soleh ni, wali ni, walaupun kata orang soleh ni. Sebab ibu tadi berdoa betul. Marah dia. Kemudian Allah pun uji seorang wanita. Dalam syarah hadis tu disebut, wanita itu terkenal dengan kecantikannya. Bukan orang perempuan biasa. Orang perempuan muda yang terkenal dengan kecantikannya. Orang pun cerita dekat dia, di pondok tu ada satu orang lelaki. Soleh. Beribadat kepada Allah sepanjang masa. Doanya makbul. Orang tahu, doa Juraish makbul. Seperti doa Uzair, Uwais, Al-Qarni, kan semua. Orang soleh ni kesemuanya makbul doa mereka. Orang tahu, Juraish ni doa makbul, ahli ibadat sebagainya. Perempuan ni kata apa? Lati. Dia kata tak apa, aku nak uji dia. Aku nak berzina dengan dia. Tengok. Laki-laki duduk seorang. Bukan ada orang keliling. Rumah tak ada rumah keliling. Duduk satu orang dalam. Dan bukan wanita biasa. Wanita cantik. Yang terkenal bihusniha wa jamaliha. Dalam syarahan tu kata. Maka perempuan tu pun mai seorang diri. Dia panggil Juraish. Juraish buat tak heran. Dia masuk dalam bilik tu. Dia pun goda Juraish. Juraish pun halau dia keluar. Dia datang lagi, masuk sampai dalam. Dia buat macam-macam untuk goda tu. Faham lah apa dia buat. Juraish halau dia. Yang ni ismatullah, perlindungan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Bukan senang tuan-tuan, orang lelaki ni. Orang perempuan kuat lagi. Kalau yang perkara-perkara macam tu, orang lelaki ni banyak yang tewas tu. Seorang diri. Seorang diri duduk dalam tu. Bukan siapa tahu. Bila 2-3 kali perempuan tu masuk, goda dia sebagainya, Juraish tolak macam tu je. Marah tak perempuan ni? Lagi ya. Dah lah aku tawarkan free pula tu. Cantik pula. Tolak. Dia marah lagi, rasa tercabar. Dia kata tak apa. Dia keluar tu, dia tengok ada pengembala dekat dengan kawasan tu lah, pengembala kambing. Dia tak berzina dengan pengembala ni. Anak tu aku tuduh anak kamu. Punyalah lama ambil masa. Dendam tuan, dendam tu bahaya, dendam. Daripada situ je dia rasa marah, tercabar, rasa hina sebab Juraish tolak dia yang muda cantik ni. Ini wali, kekasih Allah yang Allah jaga. Seperti mana Allah menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf pun tolak godaan wanita cantik. Kekasih Allah sahaja yang kuat untuk tolak. Maka Juraish dia tolak. Perempuan tu rasa terhina sangat. Dia pergi cari, dia jumpa dekat tu ada pengembala kambing. Dia berzina dengan pengembala kambing tu sampai mengandung. Bukan 3 hari. 9 bulan lah. Masih dendam lagi. Bila dia lahirkan anak, keluar pula anak tu sihat elok. Dia pun pergi tunjuk kawan kampung, anak Juraish, habislah aku ni, macam mana ni? Anak Juraish. Orang kampung bila dah up status di Facebook, di Insta semua dah ada tu. Oh, jahat ni. Kan tak payah tanya-tanya dah. Share, jom kita share cepat ni. Berita. Tu imam ujung tu, dia, betul ke? Betul, semua orang dah share dah. Awak tak share lagi ke? Belum, sekejap. Share dulu. Share dalam mana lagi? Facebook. Jangan lupa ni, you punya ni. Oh, you punya apa semua share dalam semua medsos kita. Share dulu. Yang penting fitnah dulu. Yang penting sebar dulu. Tak payah tanya tuan tu. Satu kampung. Okey. Oh, setan rupanya dia ni apa semua. Satu kampung berhimpun. Jom pergi tempat dia. Dia orang keluarkan Juraish, heret dia, pukul dia. Pukul. Robohkan tempat. Oh, duk buat tempat ibadah. Buat tempat ibadah semayang apa semua. Selama ni hang lah yang berzina.
Tuan-tuan, berapa puluh tahun tu, beribu yang datang minta doa lah, apalah macam-macam. Sekali je berita palsu, buruk hidup dia kesemuanya. Ini manusia. Memang begitu fitrah manusia. Beribu yang datang minta tolong dengan Juraij, anak saya sakit, anak saya apa, semua Juraij minta. Dan dia orang tengok kesembuhan dan mustajab doa Juraij. Satu je berita, tanpa tabayun, terus pukul Juraij dan robohkan rumah dia. Juraij tanya, kenapa? Apa yang aku buat? Baru sempat tanya, pukul dulu, roboh dulu. Ini yang berlaku hari ni, samalah. Sebar dulu, share dulu, kutuk dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan share. Jangan share. Biar orang lain nak share. Keluar berita-berita sensasi apa. Tiap-tiap hari ni. Setiap hari kawan ni serai yang ni. Tak payah kongsi. Kemudian baru sempat tanya, apa yang aku buat? Habis satu kampung pukul yang lelaki-lelaki. Tak payah tanya apa yang kamu buat ni. Tanya perempuan ni. Kan macam tu. Sama aja dia punya cara lakonan tu. Ni Karawang ke, Mak Kilau ke apa dia punya tu. Jadi tanya ni, tamu-tamu cakap, tanya perempuan ni. Perempuan tu datanglah bawa bayi tu. Ni sebenarnya ni anak Juraij. Aku berzina dengan dia 9 bulan lepas. Juraij pun tengok. Juraij kata, izinkan aku solat 2 rakaat. Ni kekasih Allah. Solat tuan-tuan. Solat tajuk panjang lah. Encik Suami tunjuk 5 minit tadi ni. Dia angkat macam tu dah cukup lah. Tuan-tuan, solat. Panjanglah tajuk solat ni. Solat tuan-tuan, solat. Tuan-tuan nak apa? Solat 2 rakaat. Semua kekasih Allah begitulah. Maka Juraij kata, izinkan aku solat. Solat ni sejak zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Muhammad. Solat. Cuma tak sama rakaat, tak sama waktu. Maka Juraij pun solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dia minta, wahai Allah, tunjukkan kebenaran. Dia pergi kat bayi tu, dia pegang bayi tu, ataupun dia cucuk dengan ranting dia pegang. Juraij kata, man abuka? Siapa ayah kamu? Bayi umur berapa hari? Siapa ayah kamu? Bayi tu pun tengok Juraij, dia kata, abi, ayah aku. Fulan ibn Fulan ar-ra'i. Apa bin apa? Pengembala kambing tu. Sebut semua jelas. Itulah satu daripada 4 bayi yang bercakap dalam alam ni selain daripada Nabi Isa ketika kecil, anak Masyitah, tukang sikat rambut, anak perempuan kepada tukang sikat rambut anak Fir'aun. Pun menarik kisah tu. Kemudian bayi tu pun bercakap. Bila dia pun tengok bayi kecil bercakap, pakat picium tangan balik lah. Minta maaf Tok Guru, kami ni tak tanya dulu, up semua status dah, share dah. Tok Guru memang betul lah, Tok Guru ni baik dulu apa. Baru duk Tok Guru. Boleh tak kami nak bina balik rumah ni dengan emas bilik ni? Juraij tak payah, buat balik dengan batu je, dengan selut je. Maka dibina balik, pakat minta maaf balik kat Juraij. Subhanallah. Saya rasa sekadar tu dulu untuk pagi ni. Semoga mendapat manfaat daripada apa yang saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.